Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 14. We present about the concept of Al-Ariyah. So, let's meet our group member. Okay, I will start our presentation with the introduction, which is definition of Al-Ariyah. Al-Ariyah is lending something to another person to take advantage of the thing with the penalty being returned after it has been used to the owner and at the time of taking it. Al-Ariyah is one of the custom of the Muslim society. In Quran, Surah 7 ayat 107 bermaksud, but they refuse to supply even neighborly needs. So maksudnya kat sini, Al-Ariyah adalah meminjamkan sesuatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengambilannya. Tapi Ariyah adalah sebahagian daripada tolong-menolong sebab Ariyah pinjaman yang melibatkan pemberian sesuatu barangan atau harta oleh pemberi pinjaman kepada peminjam bagi tujuan penggunaan manfaat barang atau harta benda tersebut secara percuma. Hak pemilikan ke atas barang tersebut masih kekal pada pemberi pinjaman dan peminjam tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau susut nilai bagi barang tersebut kecuali kecuaian adalah berpunca pada peminjam sendiri. Barang yang dipinjam hendaklah dipulangkan kepada tuannya dan bukan memulangkan gantian barang tersebut. Pinjaman secara ariyah hanyalah melibatkan barangan atau benda yang tidak musnah apabila digunakan yang boleh dikembalikan dalam keadaan asal. Contohnya kereta, telefon bimbit, baju dan buku. Sekiranya barang tersebut merupakan barang yang mudah musnah atau susut nilai seperti sabun, maka akad pinjaman tersebut tidak sah. Dalam bahasa mudahnya, Al-Ariyah ialah memberi pinjam pakai. Contohnya memberi pinjam buku di perpustakaan, pinjam laptop, pinjam baju. Kebenaran menduduki rumah tanpa bayaran kalau ada kerosakan terhadap barang yang dipinjam itu bukan ariyah tapi itu adalah hibah. Terdapat 4 putih kesyariatan Al-Ariyah. Yang pertama dari surah Al-Ma'idah ayat kedua. And help each other in doing virtue and piety, and do not help each other in committing sins and enmity. Fear God, truly God is very severe in his punishment. Dalam surah Al-Ma'idah ayat kedua ini, Allah berfirman bahawa Allah menyuruh hamba-hambanya melakukan kebaikan dan melarang hamba-hambanya dalam tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Daripada ayat ini, apa yang boleh dikaitkan dengan konsep Al-Ariyah ialah sebagai orang Islam, kita haruslah menolong orang yang dalam memerlukan, seperti meminjamkan barang kita apabila mereka perlukannya. Contohnya, kita boleh memberi pinjam kereta, telefon, baju atau sebagainya. Yang kedua, dalam surah An-Nisa ayat ke-58, truly God taught you to deliver the message to those who deserve it. Dalam surah An-Nisa ayat ke-58 ini, Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kita menyampaikan amanah kepada mereka yang berhak menerimanya. Okey, maksud ayat di sini kita boleh relatekan dengan konsep Al-Ariyah ialah sebagai peminjam, kita mestilah memulakan barang yang telah kita pinjam kepada orang yang berhak menerimanya, which is pemilik barang tersebut. Contohnya, Ali pinjam barang Ahmad. Jadi selepas tempoh peminjaman tu, Ali perlulah memulangkan barang tersebut kepada Ahmad semula. Okey, yang ketiga
dari hadis of the Prophet sallallahu alaihi wasallam narrated from Anas radhiyallahu anhu. Once the Prophet sallallahu alaihi wasallam borrowed a horse from Abu Talha and he rode it. Reported by Al-Bukhari number 2484, Muslim number 2307. And second, the hadith that the Prophet sallallahu alaihi wasallam on the day of Khaybar once borrowed a shirt from the Safwan bin Umayyah. Then the Safwan said to him, "Is this shirt taken directly from me or Muhammad?" He replied, "No, but only a granted loan." Narrated by Abu Daud and Ahmad. So daripada kedua-dua hadis ni, kita dapat mengetahui bahawa Rasulullah SAW sendiri telah menggunakan konsep Al-Ariyah ini dalam kehidupan seharian baginda. Hukum asal Al-Ariyah ini adalah sunat kerana menolong orang itu adalah satu perbuatan yang baik dan mendapat pahala. Mari kita saksikan contoh situasi konsep Al-Ariyah menjadi sunat. Tengok dekat tu. FM. Okey tak? Okey. Ada kalkulator tak? Ada? Nak pinjam? Mana nak? Namun, ada keadaan yang membolehkan konsep pinjam-meminjam menjadi wajib. Konsep Al-Ariyah ini boleh menjadi wajib apabila dalam keadaan darurat dan kecemasan, seperti dalam video ini. Hello, Assalamualaikum Ibu. Hello, salam. Ayu, aku nak pinjam kereta kau boleh sebab aku ada emergency. Bila tu? Sekarang sebab ayah aku dia kena serangan jantung. Aku kena bawa di hospital. Aku tak ada kereta sekarang ni. Oh, boleh. Aku ada kat sebelah rumah kan. Aku pergi ke sana lah ambil kereta kau. Okey, datang lah. Ia juga boleh menjadi haram apabila perbuatan yang melibatkan perkara maksiat, iaitu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk lebih memahami keadaan yang menyebabkan urusan pinjam-meminjam haram, mari kita tonton video selepas ini. Essential elements of Al-Ariyah. Terdapat 4 unsur penting untuk Al-Ariyah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun Al-Ariyah ialah ijab dan kabul sahaja. Secara umumnya, menurut jumhur ulama rukun dan syarat Al-Ariyah ada 4, iaitu Al-Mu'ir, Al-Musta'ir, Al-Musta'ar dan Sighah. Mu'ir ialah pihak yang meminjamkan atau membenarkan penggunaan sesuatu barang untuk digunakan oleh pihak lain. Rukun Ariyah bagi Mu'ir ialah boleh mengawal harta iaitu baligh dan pintar, bukan kanak-kanak kecil atau orang gila, kerana mereka bukan ahli yang berhak dalam Ariyah. Tujuan Ariyah membuat pinjaman untuk membantu kepada orang yang memerlukan. Ini kerana barangan Ariyah adalah pada asasnya adalah amanah yang mesti dipelihara oleh orang yang mengambil kesempatan daripadanya. Yang kedua adalah meminjamkan mengikut kehendaknya sendiri untuk memberi pinjaman dalam secara sukarela tanpa paksaan. Sebagai contohnya, pemberi pinjaman meminjamkan RM100 kepada rakannya untuk memudahkan rakannya tersebut untuk melawat ibunya yang sakit di kampung dan mesti dikembalikan jumlah wang yang diberikan pada bila-bila masa. Seterusnya adalah musta'ir. Musta'ir ialah pihak yang meminjamkan barang atau pihak yang mendapat kebenaran menggunakan sesuatu barang. Rukun Ariyah bagi musta'ir ialah: pertama, mendapatkan hak penggunaan barang selepas akad untuk menggunakan kepentingan barang tersebut. Kedua,
peminjam mestilah matang dan waras dan tidak gila dan bukan kanak-kanak kerana dia bukan ahli yang berhak menerima pinjaman. Yang ketiga, mengenal pasti peminjam dengan jelas seperti nama, alamat rumah, nombor telefon dan identiti lain untuk mengelakkan sebarang kemungkinan barang yang dipinjam tersebut digunakan secara tidak bertanggungjawab. Yang keempat adalah peminjam tidak dibenarkan menggunakan barang yang dipinjamkan kepada orang lain kerana barang yang dipinjamkan tersebut adalah milik pihak yang memberi pinjaman kepada peminjam, bukan kepada barang tersebut. Peminjam hendaklah menggunakan sesuatu barang dengan perkara yang memberi faedah berlandaskan syarak. Sebagai contohnya, meminjam kenderaan orang lain untuk menziarahi orang sakit kerana tujuan asal Arya adalah untuk memberi pinjaman untuk membantu perkara yang baik. Musta'ar is a loan item. Goods that have been allowed to be used by the musta'ar are called musta'ar. All goods that can be bought and sold can be made into borrowed goods. There are several conditions that must be in musta'ar. Among them, first is potentially utilized, iaitu berpotensi digunakan. Barang yang tidak mempunyai nilai guna tidak boleh dipinjamkan. Contohnya, Ali memberi pinjam keretanya yang rosak kepada Ahmad. Hal ini akan memberi kemudaratan kepada Ahmad kerana menggunakan kereta yang rosak. Second is benefits of the good belong to the mu'ir, iaitu faedah barang milik mu'ir. Jika faedah barang bukan milik mu'ir, maka barang tersebut tidak boleh pinjamkan. Contohnya, Ahmad memberi pinjam kereta Ali kepada Abu tanpa pengetahuan Ali. Third is it does not have the consequence of reducing the physical goods, iaitu penggunaannya tidak mempunyai akibat mengurangkan barangan fizikal. Contohnya, seperti makanan tidak sah dipinjamkan kerana setelah dimanfaatkan menjadi habis atau berkurang zatnya. Fourth is syar'i, iaitu penggunaannya mestilah sah di sisi agama. Jika sesuatu barang itu mengandungi nilai guna yang tidak dibenarkan agama, maka ia tidak boleh dipinjamkan. Contohnya, Ahmad pinjam duit di bank yang mengandungi riba. Next, sirah. Sirah or simply called contract wording is one of the pillars that must be present in any contract. First, sirah has two components, namely ijab, offer, and qabul, acceptance. Expressed by both contracting parties, sirah mempunyai dua komponen iaitu ijab tawaran dan qabul penerimaan, iaitu tawaran daripada orang yang ingin memberi pinjaman dan perjanjian daripada peminjam. Sebagai contoh, saya pinjamkan kepada kamu dan peminjam berkata, saya menerima barang ini dan saya akan mengembalikannya. Second, sirah is proof of the willingness of both parties. Sirah adalah bukti kesediaan kedua belah pihak. Prinsip ini digunakan dalam akad al-ariyah dan tidak cukup sekadar menghulur tangan. Sebagai contoh, peminjam berkata, pinjamkan saya. Kemudian orang yang ingin memberi pinjaman memberi apa yang dia mahu dan peminjam mengambilnya. Third is expressing willingness and agreement of the signed contract, iaitu menyatakan kesanggupan dan persetujuan pada kontrak yang ditandatangani. Kesediaan dalam kontrak amat penting kerana di sebalik kontrak yang ditandatangani terdapat hak dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh kedua-dua pihak yang berkontrak. Ulama' bersetuju bahawa ketiadaan sirah akan menjejaskan kontrak yang ditandatangani. Kesimpulannya, pemberian pinjaman menetapkan pemilikan untuk pemberi pinjaman dengan sekatan ke atas pinjaman selanjutnya. Melanggar syarat pemberian pinjaman boleh mengakibatkan penalti dan peminjam tidak bertanggungjawab ke atas kerugian jika cara penggunaan tidak didedahkan. Peminjaman haiwan atau jentera tanpa syarat kepada pihak ketiga adalah dibenarkan. Tanah boleh dipinjamkan untuk tujuan tertentu tetapi mata wang dan barang berat tidak boleh dipinjamkan. Jika pemberi pinjaman menuntut pulangan awal yang menyebabkan kerugian, mereka bertanggungjawab untuk papasan. Pembelanjaan untuk memulangkan barang yang dipinjam ke tempat yang jauh jatuh ke atas peminjam. Kerosakan selepas pemulangan membebaskan peminjam daripada berhutang. Ariyah bergantung kepada persefahaman, persetujuan, niat yang baik dan kejujuran antara pihak yang terlibat.